Jadi hari ini cikgu akan mengajar tajuk mikroorganisma. Jadi objektif kita hari ini kita nak mengetahui apa jenis-jenis mikroorganisma yang ada kita pelajari untuk tahun 6 ini. Okey, pada minggu yang lepas cikgu ada menyuruh kamu mencatat nota sambil membaca nota, dan cikgu berharap kamu sudah belajar sedikit berkaitan dengan mikroorganisma ini. Okey, kalau kita lihat buku teks kita tahun 6 muka surat 21 ni. Di sini kalau kita lihat aktiviti yang dijalankan oleh murid-murid ini, inilah aktiviti membuat roti. Okey. Tahu kamu mengapa di sini ditunjukkan membuat roti ini? Okey, sebenarnya kita sedar bahawa dalam bidang pembuatan roti, mikroorganisma ada digunakan. Okey, contohnya kalau kita mengadun roti ini, dan dapat kamu apa yang diperlukan dalam roti ini. Okey, untuk mengembangkan roti ini. Okey, tak perlu juga sebutkan. Jadi, bagaimanakah adunan roti tersebut mengembang? Sudah pasti dalam adunan ini sudah ada mikroorganisma digunakan. Tapi sebelum itu kita tahu apa maksud mikroorganisma, dan kamu sudah pelajari. Daripada perkataan mikro saja kita tahu mikro, dan perkataan organisma. Mikro ni maksudnya sangat halus, sangat kecil, dan tak dapat dilihat dengan mata kasar. Organisma ni hidupan ataupun benda-benda hidup. Maksudnya mikroorganisma menunjuk kepada sesuatu hidupan yang sangat halus, yang seni, dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, itu maksudnya mikro. Organisme pula bermaksud hidupan ataupun benda hidup. Mikro ni sangat halus. Organisme tadi pula maksudnya hidupan. Jadi sekarang kita belajar hidupan yang sangat halus, yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey. Minggu lepas kamu sudah belajar hidupan seni ataupun mikroorganisma. Ada berapa mikroorganisma yang kamu sudah pelajari? Okey, ada berapa? Ya, ada 5 mikroorganisma yang patut kamu kuasai, yang patut kamu ingat. Yang pertama, kalau kita lihat zaman sekarang, satu mikroorganisma yang menyerang kita di tahun ke tahun menyebabkan kita ni tak dapat bersemuka, apa dia? Iaitu virus. Okey, virus itu adalah mikroorganisma yang sangat-sangat berbahaya berbanding mikroorganisma yang lain. Kenapa virus sangat bahaya? Okey, nanti kita akan bincangkan. Jadi di sini kalau kita lihat, selain pada virus, apa lagi? Pungi, tepung panggai, itu sejenis kulat yang sangat halus. Setengah kulat ada juga boleh dilihat dengan mata kasar pungi ini. Okey. Contoh pungi adalah seperti apa? Seperti yeast, mycopenicidum. Okay, ada buku teks ni banyak. Ini adalah contoh-contoh dia. Yeast, mycopenicidum. Okey, itu contoh pungi. Kemudian mikroorganisma yang ketiga, protozoa. Protozoa hidup di habitat yang berair seperti kolam, tasik dan sungai. Ini cikgu imbas kembali ya. Sebenarnya nota sudah dibagi dan kamu ada baca. Cuma hanya terangkan. Alga juga dianggap sebagai mikroorganisma. Okey. Alga ialah hidupan seni yang mempunyai sifat tumbuhan. Alga membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Okey. Kebanyakan alga ni kalau kita tidak selalu di sungai, di kolam selalu ada alga. Dia suka di tempat yang berair. Okey. Kadang-kadang dia wujud dekat tumbuhan. Kita jelas lihat alga ni. Dia boleh membuat makanan sendiri. Maksudnya dia adalah tumbuhan, tapi dianggap sebagai mikroorganisma. Sebab dia boleh buat makanan sendiri. Dan satu lagi mikroorganisma yang kita belajar, iaitu bakteria. Di samping virus tadi kan, ini virus,
Bakteria. Apa bakteria nih? Bakteria juga mikroorganisme yang kecil juga. Dia terwujud dalam berbagai bentuk, size dan warna. Kalau kita lihat size dan warna macam-macam. Contoh bakteria ini banyak nama dia. Bacillus, Salmonella, Streptococcus, susah nak sebut nih. Banyak contoh dia. Contoh mikroorganisme. Dan yang terakhir tadi setuju sebut ialah virus ini adalah antara mikroorganisme yang sangat-sangat seni. Dan kadang-kadang kalau kita lihat, dia tak boleh dilihat dengan mata kasar. Dan kadang-kadang tak juga dapat dilihat dengan mikroskop biasa. Selalunya untuk melihat virus ni orang selalu gunakan mikroskop elektron. Itu contohnya. Baru dapat lihat setengah virus ini. Okey. Itu ialah mikroorganisme yang sudah kita belajar lepas melalui nota. Cikgu hanya cerita sikit-sikit dan selebihnya cikgu nak kamu baca. Contohnya info ni sangat penting. Dalam kutip kalau ada info ni jangan abaikan, perlu dibaca. Contohnya berapakah saiz mikroorganisme ini? Hujung jarum yang garis pusatnya 0,2 mm boleh memuatkan berjuta-juta mikroorganisme ini. Bayangkan betapa kecil mikroorganisme ini. Okey. Tengok info ni mengatakan mikroorganisme virus ni terlalu sangat halus, sangat kecil, sampai lubang jarum tu boleh berjuta mikroorganisme di sana. Okey, itu berkaitan dengan mikroorganisme. Okey, apa yang cikgu nak kamu buat untuk minggu ini sebagai pembelajaran kamu di rumah? Kalau boleh, cikgu nak kamu lakukan aktiviti ini di rumah kamu. Walaupun dalam ni dikata pasangan, tapi kalau tak ada pasangan, cikgu nak kamu buat dalam individu saja kan. Tugas kamu sekarang kamu melayani internet kan. Jadi yang ada internet tu boleh cari gambar mikroorganisme. Yang tak ada internet cari dekat majalah-majalah. Cikgu nak kamu buat buku. Wah ni contohnya sini arahan ni. Ikut arahan langkah-langkah ni lah. Cari maklumat dan gambar jenis-jenis mikroorganisme di laman web yang sesuai. Simpan maklumat dan gambar jenis mikroorganisme yang telah kamu kumpulkan dalam satu folder. Cetak gambar yang telah kamu kumpulkan. Bina katalog mikroorganisme daripada maklumat yang dikumpulkan. Mengikut kreativiti kamu. Pamerkan katalog tersebut untuk dikongsikan dengan kumpulan lain. Ini kita akan kumpul nantilah lepas kamu buat semua sepanjang PKP ni. Bolehlah kamu buat satu buku scrap yang berkaitan dengan mikroorganisme. Contoh dalam ni ada contoh dalam ni. Dia kelaskan bakteria satu tempat, virus satu tempat. Maksudnya cikgu nak kamu kumpulkan apa saja berkaitan dengan mikroorganisme. Buat satu buku yang cantik, nanti kita boleh simpan di sekolah, di kelas kita untuk bacaan sepanjang PKP ini. Panjang cerita kita ni. Okey, untuk minggu ini kamu mulalah minggu ini sambil belajar, sambil kamu kumpul maklumat. Itu tugasan kita minggu ini. Tapi walaupun tugas ni ada, tugas ini sepanjang PKP ya, kamu boleh buat sikit-sikit untuk aktiviti ini. Okey. Jadi hari ini cikgu rasa cikgu berhenti setakat ini berkaitan dengan mikroorganisme. Minggu depan kita belajar berkaitan dengan proses hidup mikroorganisme ni. Macam mana proses hidup dia? Jadi sebelum cikgu terangkan, cikgu nak kamu baca terlebih dulu nota-nota yang ada cikgu bagi itu. Okey, setakat itu saja untuk hari ini. Harap lepas ini cikgu ada sediakan sedikit aktiviti untuk kamu jawab Google Form. Harap kamu dapat jawablah. Terima kasih.